So kita masuk kepada bab 4 sebenarnya, bab akhir. So di dalam ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung bab akhir dalam tajuk dalam kursus 4343 iaitu berkenaan dengan positive displacement pump. So tajuk ini perlu untuk diajar dalam kursus ini kerana pada fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2 kita telah belajar berkenaan dengan pump, dan pump yang kita belajar di sewaktu fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2 adalah lebih kepada centrifugal pump. Walau bagaimanapun kita kata banyak lagi jenis pump yang perlu kita tahu kerana tidak semua application boleh diselesaikan dengan menggunakan centrifugal pump. Okey, sebelum itu kita pergi dulu kepada beberapa perkara umum berkenaan dengan pump. Okay, what is a pump? A pump is a machine used to move liquid through a piping system and to raise the pressure of the liquid. So maksudnya pump adalah satu alat yang kita gunakan di dalam sistem pipe kita. Pertama adalah bertujuan untuk memindahkan cecair dan juga gas. Cuma di dalam tajuk kita fokus kepada cecair sahaja. Maknanya untuk memindahkan cecair, atau kita kata kita akan meningkatkan pressure pada cecair supaya cecair tersebut mempunyai lebihan tenaga menyebabkan ia boleh bergerak daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Okay, so why increase a liquid pressure? Okay, static elevation. A liquid pressure must be increased to raise the liquid from on elevation to a higher elevation. So, kita kata mengapa kita nak tinggikan pressure? Kerana pressure adalah salah satu tenaga. So, maknanya kita akan tinggikan pressure supaya liquid, cecair mempunyai tenaga yang banyak menyebabkan ia boleh bergerak daripada tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Okay, friction. It is necessary to increase the pressure of a liquid to move the liquid through a piping system and overcome frictional losses. So yang ini saya rasa awak pun boleh nampak bahawa kita ada major loss, kita ada minor loss. Oleh itu untuk memastikan cecair boleh bergerak di dalam pipe, so kita kena pastikan bahawa frictional losses kita kena overcome. Kita kena lawan frictional losses. So jadi macam mana untuk kita melawan frictional losses tu, kita kena beri extra energy. So extra energy itu selalunya digambarkan dalam bentuk pressure. Itu sebab kalau ada rakan-rakan kita yang bekerja dalam bidang SAJ dengan syarikat air dan sebagainya, selalu mereka akan bercakap tentang pressure loss, pressure drop dan sebagainya. Kerana apa? Itu adalah melambangkan tenaga yang diperlukan untuk kita overcome friction. Okay, seterusnya kita kata pressure to move the liquid into a pressurized vessel such as a boiler or fractionating tower, and usually velocity of the liquid leaving the pump is higher than entering the pump. So yang ni awak pun boleh faham kenapa laju lebih tinggi, kerana kita kata tekanan tinggi, oleh itu bila tekanan itu diubah dalam bentuk kinetik, so dia akan menyebabkan air akan bergerak dengan lebih laju. Okey, so kemudian kita kata kita pergi kepada jenis-jenis pump. Tadi tajuk kita lebih kepada tajuk kita lebih kepada positive displacement. So jadi kita nak terangkan semula kenapa, dari mana kedudukan ataupun di mana positive displacement ini membawa maksud. So kita kata okay, common classification of pump, principle of energy. So maksudnya di dalam pembahagian pump selalunya engineer akan membahagikan kepada principle of energy. Maksudnya bagaimana tenaga itu diberikan kepada cecair tersebut. Ada dua kumpulan utama, iaitu rotodynamic pump dan juga positive displacement pump. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan rotodynamic? In rotodynamic pump, energy is continuously added to the liquid to increase its velocity. When the liquid velocity is subsequently reduced,
This produce a pressure increase and a common example is a centrifugal pump. So awak kena faham berkenaan dengan rotodynamic ni membawa maksud ialah kita kata pump adalah satu device yang memberi tenaga kepada cecair. Dan tenaga ini kita kata diberikan dengan menggunakan apa? Pelbagai cara. Salah satunya ialah dengan memutarkan bilah atau sebagainya. So, rotodynamic secara ringkasnya ialah satu group of pump yang selalunya akan berputar. Okey, rotodynamic akan ada shaft, akan ada apa dan sebagainya. So, berputar, memusingkan kipas dan sebagainya, memusingkan blade. So, apabila blade berpusing, bermaksud ada extra kinetic energy. So bila extra kinetic energy ada, so tenaga kinetic energy daripada blade akan dipindahkan ke dalam air dan air sekarang ini mempunyai tenaga yang tinggi. So apabila tenaga tinggi membawa maksud bahawa air boleh bergerak daripada kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi. So maksudnya satu grup pump ialah yang melibatkan putaran bilah dan sebagainya. So kita dah belajar berkenaan dengan rotodynamic pump yang paling glamour digunakan dan sememangnya jenis yang paling banyak dijual di pasaran iaitu centrifugal pump. Okey, ini centrifugal pump. Kita belajar dalam fluid mechanics 1 dan kita belajar dalam fluid mechanics 2. So kemudian kita kata ada satu lagi pump yang dinamakan positive displacement. So atau ringkasnya PD. Positive displacement. So in a PD pump, energy is periodically added to the liquid by the direct application of a force to one or more movable volume of liquid. Okey, bezanya ialah di dalam positive displacement pump, dia tidak menggunakan idea tenaga kinetik. Dia beri juga tenaga kepada cecair tetapi dengan menggunakan idea force. Maksudnya kita memberi dalam bentuk daya kita menolak. Ataupun tujuan dia, tadi kita berbalik semula kepada takrifan pump. Pump ini tujuan dia adalah tujuan dia adalah untuk mengangkat ataupun untuk memindahkan cecair. So ada cecair memang dipindahkan normally daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ada cara kita memberi dia lebihan tenaga dan air boleh bergerak lebih tinggi. Ada satu lagi cara iaitu dengan cara kita tolak air tersebut. Maknanya dengan idea kita menggerakkan volume of liquid. So cara yang kedua lebih dikenali sebagai positive displacement pump. So daripada nama dia sendiri saya rasa para pelajar boleh nampak positive means dia bergerak ke hadapan lah, dia bukan bergerak ke belakang. So dia bergerak ke hadapan. Displacement membawa maksudnya berlaku perubahan location. Maksudnya cecair digerakkan secara positif ke atas, bergerak ke atas dan ia dipindahkan dengan cara kita memberikan force, kita tolak volume yang tertentu dalam liquid. Okay, this cause an increase in pressure up to the value required to move the liquid through ports in the discharge line. So tenaga yang diberikan, kita kata sekurang-kurangnya mesti overcome berat cecair dan sebagainya dan akhirnya kita kata akan boleh menggerakkan cecair tersebut di dalam pipeline. Okay, contoh mudah positive displacement pump ni ialah kita kata yang paling mudah kita kata pump minyak tanah. So pump minyak tanah kita kata ia bukan centrifugal pump. Ia adalah pump, maknanya kita gunakan piston, kita sedut sampai satu ketika bila ia memenuhi kebuk piston ataupun kebuk pump tersebut, kita boleh pindahkan air tersebut daripada satu tangki ke tangki yang lain, sama ada tangki itu lebih rendah atau lebih tinggi. Maknanya daripada tangki lebih rendah ke lebih tinggi pun pump minyak tanah boleh menggerakkan air tersebut. Okay, so jadi kita kata idea pump minyak tanah ni yang lebih ringkas lagi ialah picagari. So kita sedut air dalam picagari and then kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Okay, jadi kita kata ada dua jenis pump. Pertama yang melibatkan pergerakan rotation. Itu kita nama dia rotodynamic. Kerana idea dia menggunakan tenaga kinetik.
Awak fahamlah bila blade berpusing maksudnya ada kinetic energy di situ. Dan positive displacement membawa maksud kita menggerakkan volume of liquid. Maksudnya kita kalau picagari kita sedut 10 cc, kita pindahkan 10 cc. Sedut lagi 10 cc and then pindahkan lagi 10 cc. So maknanya kita pindahkan in term of volume. So jadi ini dua jenis pump yang selalu digunakan di dalam pasaran. Kerana seperti yang saya katakan, tidak semua masalah boleh diselesaikan dengan menggunakan centrifugal pump. Kerana masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Cuma centrifugal pump adalah jenis pump yang paling banyak di pasaran. Dan kita kata maintenance ataupun kita kata fabrication cost memang paling mudah untuk centrifugal pump. Dan sekiranya pelajar masih ingat, kita centrifugal pump pun kita ada 3 jenis. Sama ada dia adalah forward blade, backward blade ataupun radial blade. So kalau yang harga murah tu selalunya dia akan buat radial blade. So maknanya blade dia tegak aja, dia rotate, so berlaku perpindahan tenaga kinetik ke dalam air dan air boleh bergerak. So maknanya selalunya pump ikan, pump kolam ikan, akuarium dan sebagainya adalah centrifugal pump. So oleh kerana kita ada dua jenis pump, oleh itu pelajar tidak didedahkan kepada positive displacement pump pada fleet 1 dan fleet 2. Oleh itu di dalam kursus option subjek ini kami ingin memastikan bahawa at least pelajar faham bagaimana positive displacement pump berfungsi, apa kelebihan, apa kekurangan, bagaimana pengiraan yang ingin dilakukan dan sebagainya. Okey, so ini adalah secara ringkas grouping terhadap pump. So kita tahu kita ada pump di sini. So seperti yang saya katakan, kita ada kinetik, maknanya menggunakan idea kinetik, dan kita akan menggunakan idea positive displacement. So daripada idea kinetik kita telah belajar centrifugal pump ni. So and then kita ada belajar impeller dan sebagainya. So ini adalah secara detail. So maksudnya yang kita belajar dalam fluid mechanics 1 kita hanya secara general centrifugal pump. So ini adalah positive displacement pump yang akan kita belajar, tetapi kita kata kita bukanlah nak belajar semua sekali. Kita akan fokus kepada reciprocating pump. Dan reciprocating pump ni kita kata lebih kepada control volume lah. Maksudnya kita kata dalam keadaan untuk memindahkan cecair, dan kita kata control volume ni kita kata dalam keadaan volume yang dipindahkan adalah constant untuk setiap cycle. Okey, kemudian kita akan melihat sedikit sahaja pengiraan yang melibatkan rotary pump dan sebagainya, kerana di sini kadang-kadang ada timbul kekeliruan. Kata tadi positive displacement pump tidak melibatkan rotation, tapi ada juga rotary pump. Jadi rotary pump ni dia berpusing juga. Jadi kita kata macam mana kita nak kenal pump tu berpusing. Ada benda lah yang berpusing tapi dia still dikategorikan sebagai positive displacement pump. Yang itu kita lihat di dalam contoh pengiraan dan sebagainya. Okey, jadi maksudnya kat sini pelajar faham, pelajar boleh membezakan apa yang dikatakan pump, apa yang dikatakan positive displacement, kinetic rotodynamic pump. So and then kita fokus kepada salah satu contohnya adalah reciprocating pump. Okey, antara nama lain yang orang cakap berkenaan dengan reciprocating pump ni ialah piston pump sebenarnya. Kerana kita menggunakan piston untuk sedut air dan sebagainya. Okay, dan kita juga akan tengok berkenaan dengan double acting, single acting. Ni common lah kita kata berkenaan dengan piston pump ataupun reciprocating pump. Okey, kita pergi kepada keterangan berkenaan dengan positive displacement pump. Positive displacement pump is one of the earlier decisions that must be made in designing a system and applying a pump in the selection of the type of pump to be used, whether the pump should be of the centrifugal of the positive displacement type. Majority selection of pump is centrifugal pump because of its reliability and lower maintenance. Centrifugal pump usually have fewer moving parts, have no check valve associated with the pump, produce minimal pressure pulsation, do not have rubbing contact with the
pump rotor and not subjected to the fatigue loading of bearing and seal. But centrifugal pumps are not always suited to the application. So yang ini kita kata reason antara kenapa centrifugal pump selalu digunakan kerana ia mudah in term of fabrication, in term of mechanism, dia agak mudah. Okay. Dan kita kata tetapi centrifugal pump tidak boleh digunakan untuk semua application. So ada application yang kita kata terpaksa kita gunakan pump jenis lain, maknanya bukan centrifugal. So diharap pelajar juga dapat membaca berkenaan perbezaan di antara rotodynamic ataupun centrifugal pump dengan positive displacement pump. Kerana soalan seperti ini banyak ditanyakan dalam test 2 nanti. Okay, when to choose a PD pump? Okay, soalan dia pada keadaan bila positive displacement pump ni sesuai dipilih. Okay, PD pump have the ability to pump viscous liquid. Okay, maknanya kelebihan pertama yang ada pada positive displacement pump ni adalah ia boleh untuk mengalirkan cecair yang likat. Okay, in centrifugal pump, it is possible to handle low viscosity liquid. However, pump efficiency degrades rapidly as viscosity increase. There is an upper limit of viscosity above which is become impractical to consider centrifugal pumps due to excessive waste of energy. For high viscosity liquid, some type of PD pump, positive displacement pump, may be the only practical solution. So jadi kat sini awak boleh imagine, kalau contohnya air, mungkin terbaik kita menggunakan centrifugal pump kerana dia adalah cair. So air boleh dihandle dengan mudah. Tetapi andai kata kita ada kilang ubat gigi katakan, kita ingin transfer ubat campuran paste ubat gigi kita daripada daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun kita ingin masukkan di dalam tube ubat gigi, orang tidak akan menggunakan centrifugal pump. Kerana centrifugal pump kalau kita masukkan di dalam takungan ubat gigi, jadi kita kata bilah dia akan berpusing, tetapi kita kata ubat gigi tersebut tidak akan dialirkan. Kerana apa? Awak boleh imagine, kerana viscosity dia likat. Bila blade dia tu berpusing, dia akan membentuk ruang di dalam blade itu, tapi ubat gigi tersebut tak masuk pun dalam blade tersebut untuk untuk menggerakkan ataupun untuk mengalir ke pipe yang lain. Okay, so jadi awak boleh nampak salah satu penggunaan positive displacement pump. Okay, and most PD pump types are inherently self-priming. Okay, yang kedua kat sini ialah self-priming. So meaning they can be located above the surface of the liquid being pumped without the necessity of the suction line being filled with the liquid and the non-condensable gases in the suction line being removed before starting the pump. Okay, self-priming ni maksudnya apa? Self-priming ni maksudnya kebanyakan centrifugal pump kita kena letak dalam air. Kerana apa? Memang itu menyebabkan pump boleh berfungsi untuk centrifugal pump. Kita kena penuhkan dulu kebuk pump dengan air, baru ia boleh mengangkat air. Jarang orang menggunakan centrifugal pump, ataupun kalau sesiapa daripada awak yang ada aquarium, cuba awak angkat pump, centrifugal pump tu di atas, and then bawa awak switch on. So air takkan naik. Pump akan run dry, akan run kosong. Okay, kerana apa? Kerana centrifugal pump dia tidak mempunyai sifat ataupun dia tidak mempunyai kebolehan untuk self priming. Maksudnya untuk memulakan dirinya sendiri. Dia kena orang letak dalam air baru dia boleh jalan. Tetapi positive displacement pump dia boleh. Kerana apa? Yang paling mudah sekali kita kata macam pump minyak tanah. Kita tidak rendam pump minyak tanah tu dalam minyak tanah tu. Kita hanya masukkan satu hujung dia sahaja di dalam minyak tanah. Kemudian pump akan sedut sendiri. Dia akan sedut, naik. Maknanya dia tidak terus keluar air lah. Dia tidak terus keluar minyak tanah tu. Dia sedut. Setelah beberapa stroke awak
jalankan pump tersebut, akhirnya barulah minyak tanah keluar. So itu yang dikatakan self priming. Itu sebab kita kata kadang-kala orang nak guna juga centrifugal pump ni di luar perigi, dia akan masukkan air dulu kasih penuh, baru dia start pump. Jadi seolah-olah dia buat self priming tu dengan cara reverse macam itu. Okay, walaupun itu yang sebenarnya tidak bertahan lama, kerana once kita matikan power, so air akan jatuh balik. Okay, tetapi pump minyak tanah, kalau katakan yang kita gunakan tu adalah memang sealnya bagus, maksudnya udara tak boleh masuk, so minyak tanah akan stay di dalam kebuk piston tu, menyebabkan next time kita guna, air boleh terus keluar. So awak juga boleh nampak kalau katakan bagi mereka yang terlibat dalam kerja dengan perigi atau sebagainya, ataupun ada pengalaman berkenaan dengan perigi, air bawah tanah dan sebagainya. Perigi kalau kita letak pump, orang tak letak centrifugal pump. Kerana kalau nak buat centrifugal pump, kita kata kita kena letak pump tu dalam perigi. Kalau perigi tu kedalaman dia 7 meter bawah tanah, so awak kena masukkan pump tu 7 meter bawah tanah. Apa yang orang buat, orang akan menggunakan positive displacement pump. Yang orang gerakkan handle dia ke atas ke bawah, itu adalah kita kata kan dia nak sedut air. Okey, yang itu awak boleh dapat perbezaan antara positive displacement pump ataupun penggunaan pada waktu bila kita nak menggunakan positive displacement dan pada bila kita nak menggunakan rotodynamic pump. Okey, seterusnya. Positive displacement pump could create high pressure at low flow, which is impossible to be created by centrifugal pumps. Oh, yang ini pun bagus. Yang ini yang awak kena fahamkan. Kerana positive displacement pump ni, dia memang tak boleh laju. Piston ataupun kita kata pump minyak tanah tu, kalau awak laju-laju tu penat je lah. Okay, tetapi kita kata, apa kelebihan dia? Walaupun dia tidak boleh bergerak laju, awak tak boleh nak speed dia laju, tetapi ia boleh create high pressure. Okay, berbanding dengan centrifugal pump, selalunya kita kata kalau straightforward kita nak cakap, kalau kita nak create high pressure, kita kena beri RPM yang lebih tinggi kepada centrifugal pump. So maknanya awak kena RPM yang lebih tinggi lagi. So selalunya secara ringkas kita kata akan menyebabkan wear and tear, vibration and so on so forth. So orang tak berani buat apa kita punya risiko apabila kita rotate sesuatu tu dengan terlalu laju. So maknanya tidak worth untuk kita dapatkan high pressure dengan cara itu. Kemudian kita kata satu lagi perkara berkenaan dengan high speed dalam centrifugal pump, kita kena faham bahawa kalau awak masih ingat lagi sewaktu fluid mekanik 2 kita belajar, walaupun kita tambah RPM atau sebagainya, kita kata efficiency of pump boleh menurun. Kerana apa? Efficiency of pump ni dia punya optimum speed. Tidak semestinya kita tambah speed, efficiency akan naik, everything akan naik. So dia selalunya centrifugal pump ni dia berbentuk curve. Okey, so yang ini saya harap pelajar boleh memahami berkenaan dengan perkara high pressure di sini. Okey, ini adalah contoh di antara centrifugal pump dan juga rotary dan juga reciprocating. Kita fokus kepada reciprocating dan juga centrifugal. So jadi kalau kita tengok di sini, pada paksi X di sini dia adalah gallon per minute. Maksudnya kadar air yang boleh dihasilkan. Dan pada paksi Y di sini adalah head ataupun in term of pound per square inch PSI. So kita kata head lah. So jadi untuk reciprocating kita kata memang dia tak boleh nak pergi jauh. Siapalah kan nak pump minyak tanah tu laju-laju. So tapi dia akan pergi slow tetapi ia berkebolehan untuk mengangkat air untuk mengangkat air yang lebih tinggi. Maksudnya untuk mengangkat air ke level yang tinggi. Berbanding dengan centrifugal pump, kita kata walaupun kita tambah nilai flow rate di sini, maknanya kita lajukan blade dan sebagainya, so dia tidak semestinya akan menghasilkan head yang tinggi. So yang ini kita kata perbezaan head yang boleh dihasilkan oleh centrifugal pump dan juga reciprocating pump dan juga centrifugal pump.
So, if energy efficiency were the only consideration in selecting pump, more PD pumps would be considered. However, another factor such as install cost and maintenance expense often outweigh the energy saving. So jadi maksudnya di sini kalau kita melihat hanya energy efficiency, kita boleh mengatakan kebanyakan positive displacement pump adalah terlalu efisien. Kerana apa? Dia boleh mengangkat kedudukan yang lebih tinggi, membawa maksud bahawa penggunaan tenaga yang sama berbanding dengan centrifugal pump, tetapi mempunyai head ataupun menghasilkan turus pump yang jauh berbeza. Okey, cuma yang seperti saya katakan, piston pump ni ataupun reciprocating pump selalunya dia memerlukan seal yang bagus. Tapi kalau kita dah jalankan banyak kali, kadang-kadang ada kebocoran. So kebocoran itu yang sebenarnya menyebabkan maintenance cost tinggi untuk positive displacement pump, dan juga kita kata structure bagaimana positive displacement pump tu dibuat menyebabkan ia mahal. So jadi daripada in term cost yang lain, kebanyakan pengguna memilih untuk menggunakan centrifugal pump. Okey, dan seterusnya kita kata positive displacement pump are good in pumping liquid containing solid such as sewage, water. So jadi kita kata dia just now berkait rapat dengan viscosity tadi. Okey, viscosity itu bermaksud cecair yang mempunyai viscosity yang likat. Maksudnya cecair tetapi likat. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini ialah apabila cecair bercampur dengan benda asing. So maknanya contohnya kalau untuk indah water, dia nak sedut bahan air cecair kumbahan yang ada yang cair, ada yang likat, ada yang solid dan sebagainya, dia tidak menggunakan centrifugal pump. Dan saya rasa pelajar pun boleh imagine, kalau menggunakan centrifugal pump akan ada kita kata benda asing solid yang akan melekat di antara blade. Lama kelamaan mungkin blade boleh stuck, menyebabkan efisiensi ataupun kita kata pump akan rosak. Tetapi kalau kita pindahkan benda asing tersebut dengan menggunakan positive displacement, so insya-Allah tidak mempunyai masalah. Okay, so and then kita kata kita ada lagi some type of PD pump such as peristaltic pump and diaphragm pump are inherently sealless, requiring no shaft seal and having zero product leakage. Okay, yang ini nanti kita akan tengok contoh. Contohnya kita kata untuk barang yang berkenaan dengan biomedical. Contohnya orang buat dialisis. Dialisis ni idea dia kita ambil, kita alirkan darah daripada badan pesakit masuk ke mesin. Mesin akan tapis dan sebagainya. So darah tersebut kita akan masukkan semula ke dalam badan. Jadi kita kata doktor tidak akan buat, ambil darah daripada pesakit, masukkan dalam baldi, letak centrifugal pump, sedut pula darah dalam centrifugal pump tu, and then baru masuk kepada alat. Kerana apa? Ia menyebabkan darah akan banyak kontak dengan peralatan lain. Oleh itu kita kata dia menyebabkan kontaminan ataupun jangkitan yang lebih besar. Doktor akan menggunakan satu jenis pump yang dinamakan peristaltic pump. So peristaltic pump ni idea dia adalah positive displacement pump. So kita akan lihat nanti di bawah ataupun diaphragm pump bagaimana idea ini dapat mengurangkan leakage, dapat mengurangkan kontaminan dan sebagainya untuk situasi blood transfusion atau sebagainya. Okay, dan seterusnya kita kata PD pump are suitable for pumping liquid containing gas. So yang ini satu lagi kita kata tadi benda asing, maksudnya air yang bercampur dengan tanah ataupun air yang bercampur dengan pasir dan sebagainya juga orang gunakan positive displacement, atau cecair yang mempunyai gas. Okay, selalunya cecair yang mempunyai gas ni orang tak gunakan centrifugal. Kerana apa? Kerana ia menyebabkan ada ruang-ruang kosong di dalam volute. Saya rasa pelajar pernah dengar perkataan volute.
Volute adalah casing untuk centrifugal pump. So jadi apabila gas tu membentuk ruang-ruang kosong tu, kita kata dia akan menyebabkan efisiensi pump akan jatuh. Yang kedua, kita kata gas akan lead kepada erosion. So erosion ni maknanya serangan gas terhadap permukaan menyebabkan permukaan blade nanti akan pecah, akan lekuk-lekuk. Maknanya lekuk-lekuk tu akan lead kepada catastrophic failure. So jadi orang tak nak perkara itu berlaku, orang akan pakai positive displacement pump yang selalunya tidak ada kesan yang besar untuk perkara ini. Okey, so ini adalah beberapa idea perbezaan penggunaan ataupun kelebihan, kekurangan positive displacement pump dan juga centrifugal pump. So saya harap pelajar boleh elaborate perkara ini.